Okey, jadi untuk taklimat pengisian buku log PRS pada hari ini, untuk permulaannya, cikgu nak kalau boleh semua buka kamera. Kemudian Ya, betul. waktu cikgu, ya terima kasih Rishi. Okey, sewaktu cikgu bagi taklimat, cikgu minta semua offkan mikrofon. Okey, kemudian waktu cikgu memberi taklimat, jika ada yang tak faham, jika awak nak bertanya, boleh terus onkan mikrofon, terus bertanya. Awak jangan tunggu di akhir, habis taklimat baru awak nak tanya. Okey, sebab cikgu takut nanti kalau awak tunggu habis, baru awak nak bertanya, takut awak dah tak faham balik. Okey, boleh faham ya? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey. Okey, cikgu boleh mula sekarang ya. Okey, awak nampak ya PowerPoint yang telah cikgu sediakan? Nampak tak? Nampak. Nampak Okey. cikgu. So hari ini taklimat kita adalah berkenaan pengisian buku log. Okey. Okey, sebelum saya nak terangkan mengenai nampak ya? Okey. Terima kasih yang nampak tu. Jadi sambil-sambil cikgu bagi taklimat, awak boleh ambil nota lah. Tapi nota ni, PowerPoint ni nanti cikgu akan masukkan dalam Google Classroom pembimbing rakan sebaya sesi petang. Okey, kalau awak tak sempat nak salin pun tak apa. Asalkan bila cikgu bagi taklimat, awak boleh faham apa yang cikgu cakap. Okey. Jadi sebelum cikgu terangkan mengenai pengisian buku log, cikgu tahu ramai daripada PRS tingkatan 2 ini masih tertanya-tanya sebenarnya apakah pembimbing rakan sebaya. Okey, sebabnya ada 2-3 orang daripada rakan-rakan awak, ada yang mesej cikgu, ada yang WhatsApp cikgu, semua menggunakan perkataan pengawas PRS. Kita bukan pengawas ya, kita adalah pembimbing rakan sebaya. Lain, pengawas lain, PRS lain. So awak jangan gunakan perkataan pengawas PRS. Mungkin waktu awak di sekolah rendah awak dah biasa dengan perkataan ataupun penggunaan ayat pengawas PRS. Tapi untuk di sekolah menengah, perbezaan pengawas dengan PRS adalah sangat-sangat berbeza. Okey, so siapa ini pembimbing rakan sebaya? Okey, pembimbing rakan sebaya adalah pelajar yang dilatih dalam kemahiran komunikasi dan kemahiran kaunseling serta berfungsi sebagai rakan yang berkesan, menjadi pendengar yang empati, pendengar yang baik kepada rakan, berminat mengambil berat dan rela memberi pertolongan kepada rakan-rakan. Okey, beza kita dengan pengawas. Pengawas dia berfungsi untuk membantu guru disiplin mengawasi disiplin sekolah. Sedangkan kita sebagai pembimbing rakan sebaya, kita akan membantu guru-guru kaunseling dan kita akan membantu rakan-rakan kita yang mempunyai masalah. So, matlamat pembimbing rakan sebaya adalah kenapa perlunya pembimbing rakan sebaya ini? Kerana pada zaman sekarang, kawan-kawan awak, rakan-rakan awak lebih selesa berbincang dengan rakan seusia. Okey, kemudian remaja berupaya mempengaruhi rakan sebaya. Okey, yang ketiga, remaja yang dilatih boleh memberi pertolongan yang lebih cepat dan berkesan. Sebab kadang-kadang kawan awak yang mempunyai masalah, mereka takut dan mereka malu nak berjumpa dengan kaunselor. Jadi orang yang paling rapat dan paling dekat dan paling senang dia nak berjumpa adalah pembimbing rakan sebaya. Kenapa perlunya pembimbing rakan sebaya di sekolah ini? Sebab kita tak nak kawan-kawan kita yang mempunyai masalah tersalah pilih kawan dan tersalah mencari tempat pertolongan. Okey. So, falsafah pembimbing rakan sebaya adalah kita bantu diri supaya kita dapat membantu orang lain. Okay, kalau awak perasan pun, moto dan falsafah PRS ini ada di vest awak sendiri. Jadi, bila awak nak buat apa-apa, awak tengok moto kita ni. Okay, jadi fungsi pembimbing rakan sebaya adalah sumber tidak normal tempat rakan mencurah perasaan.
Okey, dalam perkataan lain, awak ni adalah sebagai rakan istimewa. Istimewa bukan boyfriend, bukan girlfriend ya. Awak jangan salah anggap pula bila awak nak tolong kawan awak ni tiba-tiba dah jadi girlfriend pula, dah jadi boyfriend pula. So kita tak nak macam tu ya, kita nak elakkan benda tu. Okey, sebagai tutor sebaya, abang dan kakak angkat. Okey, yang kedua sebagai pembantu kepada guru bimbingan dan kaunseling. Yang ketiga, pengumpul dan penyebar maklumat kerjaya IPTA dan juga IPTS. Okey, termasuklah dengan penyebaran info-info anti-dadah. Okey, seterusnya prinsip pembimbing rakan sebaya bersedia dan rela membantu rakan yang memerlukan bantuan tanpa mengira agama, bangsa, kedudukan dan perlakuan dan fizikal. Okey, jadi pembimbing rakan sebaya ni, awak nak berkawan, awak nak bantu kawan awak, awak tak boleh pilih. Ya, saya. Siapa yang nak tanya tu? Itu punya assessment tu saya tak boleh nampak tadi. Awak tak boleh nampak slide Ika. Okey, nanti cikgu cuba share lain. Sekarang boleh nampak tadi. Sekarang nampak, tadi tak nampak. Okey. Tadi tu nampak Kak Zaiza, cuma slide tu tak bergerak. Oh, ya ke? So, kalau macam ni nampak Ni okey dah, ni okey dah. Okey. Okay, thank you. Okay, so jadi waktu awak nak membantu rakan awak ni, kita tak boleh memilih bangsa dan agama. Walaupun awak berbangsa India, awak boleh bantu kawan bangsa Melayu. Ataupun awak adalah bangsa Melayu, awak boleh bantu kawan-kawan awak berbangsa India, Cina dan lain-lain. Okay, kita tak ada memilih kaum ya. Dia Melayu baru saya nak tolong, dia sama agama dengan saya baru saya nak tolong. Tak bolehlah macam tu. Okey, setakat ni faham? Faham ya setakat ni? Faham cikgu. Kemudian yang paling penting dalam pembimbing rakan sebaya, kita ada etika pembimbing rakan sebaya. Etika ni macam peraturan lah ya. Jadi yang pertama adalah awak perlu seorang yang amanah dan menyimpan rahsia. Kenapa pentingnya awak nak menyimpan rahsia? Sebabnya apabila awak membantu rakan awak, segala masalah yang kawan-kawan awak dah sharing dengan awak, awak tak boleh bercerita dengan orang lain. Okay, kecuali awak boleh bercerita dengan guru bimbingan dan kaunseling sahaja untuk membantu awak, membantu rakan awak menyelesaikan masalah. Okey, yang kedua, fahami keupayaan diri. Yang ketiga, menerima rakan tanpa syarat. Menerima rakan tanpa syarat maksudnya awak boleh menerima apa jua keadaan rakan awak. Sama ada kawan awak dalam keadaan pakaian yang sangat kotor, stokin berbau, awak tak boleh macam, kau ni stokin berbau lah. Boleh duduk jauh sikit tak dengan aku? Tak boleh kita tak boleh. Kita kena terima seadanya. Biarlah dia bau busuk pun kita diam saja. Tapi bila awak dah menjalankan sesi bersama kawan awak dah bantu dia, secara halus dan secara perlahan awak boleh nasihat kawan awak sedarkan dia. Awak cakap sebenarnya kau sedar tak stoking kau berbau? Kalau stoking kita berbau, apa yang perlu kita buat? So kita jangan, perkataan yang kita guna tu tak sama dengan pengawas ya. Kalau pengawas dia terus marah. Apa ni? Stokin awak berbau. Lain PRS dengan pengawas sangat-sangat berbeza. Okey, yang keempat, sentiasa berusaha untuk meningkatkan diri dari pelbagai aspek. Kalau kita tak reti, kita kena cuba belajar. Okey, kalau kita tak ada ilmu tu, kita cuba cari ilmu. Jangan tunggu cikgu yang bagi, awak boleh cari sendiri. Sebab sekarang menggunakan multimedia dan menggunakan media massa sekarang, awak boleh dapatkan ilmu dengan lebih terbuka. Okey, kemudian yang kelima, rujuk kes sukar kepada guru bimbingan dan kaunseling. Okey, kes sukar ni maksudnya kes yang awak tak dapat handle. Terutamanya kalau kes kawan awak yang berkaitan dengan masalah keluarga, masalah gangguan seksual, masalah buli ataupun masalah rakan-rakan awak yang ada tendensi untuk membunuh diri. Okey. Kemudian jika awak dapat
ataupun mengetahui maklumat-maklumat mengenai rakan-rakan awak yang ada keinginan untuk merosakkan diri. Merosak diri ni maksudnya apa? Nak bunuh diri, nak ambil dadah, ataupun nak ponting sekolah, ataupun telah merancang untuk membuli rakan. Jadi awak sebagai pembimbing rakan sebaya, awak perlu datang ke bilik kaunseling untuk memberi maklumat kepada guru kaunseling. Okey, kenapa tak boleh pergi? Sebenarnya awak boleh pergi ke bilik disiplin terus buat laporan, tapi bezanya kalau awak terus pergi buat laporan, mungkin kawan awak tu belum lagi buat, tapi bila awak dah buat laporan, dia akan terus dikenakan tindakan. So kalau awak laporkan kepada guru bimbingan dan kaunseling, kami boleh bantu dia dulu sebelum mereka melakukan kesalahan. Okay, sebab kadang-kadang kes-kes berat ni untuk peringkat awak tak tahu macam mana nak handle kawan-kawan awak. Okey, seterusnya patuhi peraturan sekolah dan norma masyarakat serta agama. Okey, so pembimbing rakan sebaya ni mestilah sentiasa senyum, mesra, ucap salam terlebih dahulu, sama ada kepada guru, kaki tangan sekolah ataupun kepada rakan-rakan. Ataupun kadang-kadang dia bukan kawan awak pun awak boleh tegur, ucap salam. Okey, kemudian ziarah rakan yang sakit. Untuk tempoh musim COVID-19 ni memang kita tak bolehlah ziarah rakan sakit. Bila dah habisnya virus COVID-19 ni, kalau persekitaran dah okey, baru kita akan ziarah kawan-kawan kita yang bermasalah. Okey, yang seterusnya, tolong rakan yang kesempitan. Okey, kalau kawan awak ada masalah kewangan, kalau awak tak mampu nak tolong dia, awak hantar mereka ke bilik kaunseling. Kalau awak tak boleh nak hantar, awak refer nama, awak bagi nama pada kami pun dah cukup. Nanti tindakan seterusnya, kami guru kaunseling yang akan cuba bantu kawan awak. Okey, kemudian cuba penuhi undangan rakan, ucap selamat hari lahir, sering beri kata-kata semangat yang positif, doakan kejayaan rakan, saling hormat menghormati dan seorang individu yang memainkan peranan untuk membantu rakan sebaya. Okey, pokok pangkalnya apa-apa yang kita nak bercakap dengan rakan kita perlulah yang bersifat positif. Jangan bersifat negatif ataupun bersifat menghasut rakan-rakan supaya memusnahkan diri sendiri ataupun orang lain. Okey. Okey, seterusnya mendengar ya. Slide saya. Sudah kecil saja. Slide saya. Sudah terkecil saja. Okey. Nampak tak? Saya boleh nampak. Boleh nampak cikgu. Okey, so ini next slide ya, sambungan daripada peranan PRS. Okey, seterusnya kalau awak tak nampak pun tak apa, awak dengar dulu sebab slide ini nanti saya akan masukkan dalam Google Classroom. Okey, ataupun saya akan masukkan dalam WhatsApp PRS nanti. So awak boleh buat revision lah. Okey. Yang ke-9, mendengar, menjelas dan membantu rakan melihat beberapa alternatif sebelum membuat keputusan. Anak saya nangis. Okey, yang ke-10, memberi sokongan dan galakan untuk rakan mengambil langkah yang positif, mematuhi etika kerahsiaan, apa-apa jua isu ataupun perkongsian daripada rakan-rakan awak kena simpanlah rahsia tersebut. Okey, seterusnya menyedari bahawa bukan semua masalah boleh diatasi. Sebab sesetengah masalah kita hanya mampu mendengar sahaja. Dan kawan awak yang kena hadapi benda tu, bukan awak terfikir aku kena tolong juga dia, kena tolong juga dia. Tapi sebenarnya sesetengah masalah kita tak boleh tolong. Yang boleh tolong sama ada diri dia sendiri ataupun ibu bapa dia. So nak tak nak, sebab tu awak kena refer pada guru bimbingan dan kaunseling. Okey, kemudian berbincang dan membantu rakan yang menghadapi masalah biasa ataupun normal. Okey, yang ke-14, memimpin rakan melihat masalah
dengan objektif dan menggalakkannya mencari penyelesaian masalah sendiri supaya ia belajar melalui pengalaman. Bermaksud sebelum awak kita ni tak memberi jalan penyelesaian kepada rakan kita macam mana dia nak selesaikan masalah, tapi awak bimbing dia macam mana dia nak selesaikan masalah dia. Awak bagi contoh, kalau kau ada masalah macam ni, macam mana kau rasa kau boleh selesaikan? So sebenarnya kawan awak sendiri yang akan keluarkan idea-idea untuk selesaikan masalah dia, dan kita akan cuba membantu yang ke arah yang positif. Kejap ya, ada WhatsApp daripada Aina. Kenapa ni Aina tak boleh masuk ke? Tak apalah, kita teruskanlah dulu. Okey, seterusnya cikgu boleh tak share link GMPRS di sini pula? Sekejap saya hantar mesej dekat Aina sekejap. Dia guna phone mak dia. Okey, settle. Okey, yang ke-15, menjalankan program membantu sambil mempengaruhi rakan lain supaya melibatkan diri. Okey, yang ke-16, mengutamakan kesejahteraan diri dan memahami batasan diri untuk membantu rakan lain. Okey, sekejap ya. Okey, sebelum cikgu sambung, ada tak yang nak bertanya? Banyak lagi ya slide cikgu, nanti awak tak faham. Okey, ini basicnya ya sebagai seorang PRS yang perlu awak tahu. Okey, kalau awak tak boleh buat semua ni, awak rasa susah awak nak aplikasikan dalam kehidupan awak rasa awak tak boleh teruskan jadi sebagai seorang PRS, tak ada masalah, awak jumpa kami akan cuba bantu awak. Tapi kalau kami dah bantu awak masih tetap untuk berhenti sebagai seorang PRS, kami tak ada halangan, kami tak marah, kami tak benci awak, tak apa, kami beri sokongan untuk awak teruskan kehidupan awak. Okey, jangan pula awak rasa awak tak boleh buat apa yang saya dah nyatakan tadi, awak rasa terbeban dan awak mendiamkan diri. Bila kami buat program ke apa, awak tak menghadirkan diri, jadi kami tak dapat bantu awak. Okey, apa-apa masalah jangan duduk diam, bagi tahu kami. Okey, jadi seterusnya, saya akan ceritakan mengenai prosedur kenaikan tahap. Okey, sebenarnya untuk pembimbing rakan sebaya ini, modul PRS ini telah dibangunkan bermula tahun 2009. Jadi sebenarnya modul ini perlu diikuti oleh semua sekolah. Tapi kita tahu dan maklum setengah sekolah ada halangan untuk menjalankan modul ini. Jadi untuk sekolah SMK Bandar Baru Bangi ini, sebab saya dah biasa menguruskan PRS dan mengikuti modul ini daripada tahun 2009. So saya berhajat di sekolah ini, saya nak PRS kita mengikut prosedur yang sepatutnya. Jadi kenapa modul ini dibina? Supaya PRS yang akan terhasil selama 5 tahun di sekolah adalah PRS yang boleh berdikari dan boleh membantu diri sendiri serta orang lain. Okey. Jadi untuk di sekolah kita, setiap PRS perlu mempunyai buku log PRS yang telah saya sediakan. Okey, untuk makluman, buku log yang awak dapat ini tidak terdapat di sekolah lain. Kebiasaannya untuk buku log PRS, kalau cikgu-cikgu sekolah lain guna, mereka menggunakan buku PRS yang bersaiz kecil. Kalau awak perasanlah yang macam buku nota tu kan. Jadi dia macam dalam bentuk macam ni saja dan nipis. Buku tu pun untuk setahun penggunaan.
bukan untuk 5 tahun penggunaannya. Jadi buku yang cikgu sediakan sekarang adalah untuk 5 tahun penggunaan. Jadi setiap kenaikan pangkat perlu disediakan eviden. Bermaksud apa jua yang awak buat untuk kenaikan pangkat, awak perlu adakan bukti di dalam buku log PRS. Okey, jadi buku log ini bayarannya adalah sebanyak RM7 dan boleh dibayar pada bendahari ataupun kepada guru kaunseling. Tempoh bayaran saya tak menghadkan tempoh bayaran sampai bila, tapi kalau yang mampu bayar, kalau boleh awak settlekan dalam minggu hadapan. Kalau yang tak mampu bayar, awak boleh jumpa cikgu, kita akan aturkan pembayaran secara ansuran. Okey, setiap apa jua tindakan kita perlu bertanggungjawab. Jangan duduk diam, dan kami ini guru kaunseling ni bukan malaikat. Kami tak tahu apa masalah yang awak hadapi kalau awak tak jumpa kami. Okey, seterusnya untuk setiap tahap kita ada beberapa tahap. Jadi untuk setiap tahap markah lulus untuk kenaikan pangkat ataupun tahap adalah sebanyak 70%. So kalau awak dapat markah di bawah 70%, awak tidak akan mendapat kenaikan pangkat, kenaikan tahap. Jadi bermaksud contohnya lah pada tahun 2021 awak sedang menyediakan pengurusan untuk kenaikan tahap muda. Macam sekarang awak bonsu, jadi modul yang perlu awak buat adalah modul untuk kenaikan muda. Jadi untuk kenaikan muda awak dah buat selama setahun ni, tapi awak tak mampu juga menghabiskan 20 sesi membantu rakan. Bermaksud benda itu akan di carry forward tahun 2022. Tapi tahun 2022 awak tak dapatlah kenaikan pangkat tahap muda sebab awak belum lagi menyelesaikan tugasan. Jadi awak ambil masa lebih daripada orang lain lah. Jadi kalau tak nak rugi masa, ikut sahaja modul yang telah disediakan. Okay, faham ya? Okay, jadi untuk peringkat tahap PRS ni kita ada beberapa tahap. Yang pertama percubaan, yang kedua bonsu, kemudiannya muda, sulung dan bestari. So kalau awak perasan setiap tahap adalah warna yang berbeza. So warna-warna ini telah ditetapkan oleh PRS peringkat kebangsaan, oleh jurulatih peringkat kebangsaan lah. Cumanya untuk button bash ini saya yang sediakan. Saya tak ikut design peringkat kebangsaan. Sebabnya kalau kita nak beli design yang peringkat kebangsaan, satu button bash harganya setahu saya RM2.50 ataupun RM3 satu button bash. Jadi bezanya bila saya buat untuk tahun ini, awak tak perlu bayar sebarang bayaran untuk button bash sebab saya gunakan duit yang telah ditinggalkan oleh senior-senior awak sewaktu buat program tahun-tahun sebelum ini. So kita masih ada baki duit tu, saya gunakanlah. Jadi untunglah awak dapat free. Cumanya cara penjagaan button bash ni, awak pastikan awak jangan masuk dalam washing machine, jangan kena air. Kalau tak, pin dia akan berkarat. Kalau pin dia berkarat, baju awak akan rosak lah. Jadi kalau awak nak buat pertukaran button bash selepas ini, kalau button bash awak rosak, jadi kami terpaksa kenakan bayaran sebanyak RM1. Okay? Bukannya button bash awak rosak, awak dah tak boleh nak tukar ke apa ke, tak ada masalah, boleh tukar, tapi awak terpaksa bayar lah. Okay? Jadi untuk tingkatan 2, cikgu akan bercerita mengenai prosedur kenaikan pangkat bonsu dan juga muda. Okey, kenapa bonsu dan juga muda? Sebab kita ada 2 orang PRS tingkatan 2 di peringkat percubaan sekarang. So PRS peringkat percubaan akan mula membuat modul tahap bonsu, dan PRS bonsu akan mengisi modul tahap muda. Okey, awak ada buku awak kan? Cuba tengok buku awak. Okey, saya takut awak tak faham. Nanti awak ingat awak tahap bonsu, awak buat bonsu. Tak. Sebab tahap bonsu ni
kalau awak dah settle, baru awak dapat sijil tahap bonsu. So untuk PRS tingkatan 2 yang telah menjadi PRS tingkatan 1 tahun lepas, sepatutnya awak kena selesaikan modul tahap bonsu ni lah sebelum awak dapat pengiktirafan sebagai tahap bonsu. Tapi oleh kerana kami guru kaunseling melihat sumbangan awak pada tahun lepas membantu kami dalam kerja-kerja kaunseling, jadi kami telah membuat keputusan untuk memberi tahap bonsu kepada awak walaupun awak tak selesaikan tugasan. So macam mana dengan buku rekod awak untuk bahagian bonsu ini? Apa yang perlu awak buat adalah nanti apabila awak dah dapat sijil tahap bonsu nanti, awak photostat, awak tampalkan di dalam ruangan pemarkahan tahap bonsu. So bila awak pindah ke sekolah lain, cikgu sekolah lain tahu awak dah menjalankan tahap-tahap PRS ini. Okey, setakat ini faham? Faham? Boleh saya teruskan? Faham cikgu. Faham. Okey, faham. Okey, untuk Koshilia dengan Sudarsan, ini adalah pemarkahan untuk tahap bonsu. Bermaksud yang akan buat pemarkahan tahap bonsu ini hanya 2 orang ya tahun ini, Sudarsan dengan Koshilia. Jadi cuba awak tengok, Sudarsan tak ada lagi kan buku log ni. Koshilia boleh buka muka surat kejap 27 buka muka surat 27. Apa yang saya paparkan dekat slide ni ada dalam buku awak. Okey. So apa yang perlu awak selesaikan untuk dapat kenaikan bonsu adalah kehadiran latihan sebanyak 16 jam. Okey, latihan ni macam mana dan proses latihan? Kebiasaannya setiap tahun unit bimbingan dan kaunseling akan menjalankan kursus asas PRS. Jadi dalam tempoh kursus tu, yes, muka surat 27. Ada tak? Skema pemarkahan penganugerahan latihan tahap 1 bonsu. Ada? Ada tak Koshilia? Ada. Cari dulu. Ada? Ada tak ada? Buku surat 26 bongsu, buku surat 27 tahap modul. Okey, maksudnya yang ni yang saya punya yang lama lah. Okey, 20, maksudnya muka surat 26 lah. Okey, yang lain pun boleh tengok dulu ya, sebab sepatutnya ini yang perlu awak selesaikan lah. So untuk yang bonsu tahun ni, bila awak dah dapat sijil awak tampal kat sini. Okey, faham tak? Bukan tampal sijil awak lah, awak tampal yang photostat punya kat sini. Okey, jadi bila akhir tahun nanti, untuk saya sambung balik, untuk kehadiran latihan keseluruhan ni, walaupun kalau cikgu tak buat kursus, latihan keseluruhan ni, jam kredit dia 16 jam ni termasuklah perjumpaan PRS. Contohnya semalam kita ada perjumpaan, hari Jumaat kita ada perjumpaan kan. So dalam buku rekod awak tulis perjumpaan PRS, nanti saya ajar macam mana nak tulis. Dan kita log in kan untuk hari Jumaat itu 1 jam. Jadi untuk hari ini pun dikira latihan. Hari ini kita kira 2 jam. Okey? So nanti saya ajar awak macam mana nak tulis. Saya teruskan dulu. Okey, yang kedua, markah ujian. Hujung tahun nanti awak akan ada ujian PRS. Okey, awak akan jawab ujian. So daripada markah tersebut kita akan ambil 10%, 10%. Okey, kemudian awak perlu melaksanakan projek PRS satu saja. Untuk percubaan satu saja projek. So projek ini macam mana? Projek ini adalah projek yang bekerjasama dengan unit bimbingan dan kaunseling. Bermaksud awak bantu kami buat kerja program dan awak log in kan sebagai projek awak buat laporan, terus dapat 10 markah. Okey, kemudian sesi membantu rakan untuk peringkat percubaan, awak perlu selesaikan 20 klien. Awak perlu bantu kawan awak 20 orang.
Okey, bantu rakan ini tak semestinya rakan sekolah kita ya. Kalau awak ada rakan jiran sebelah rumah ke apa, boleh, tak ada masalah. Okey? Jangan tolong kucing. Kucing tak ada perasaan, dia tak faham awak cakap apa. Okey? Boleh? Okey, yang kelima, peningkatan akademik ni bermaksud selepas awak dapat keputusan peperiksaan akhir tahun awak setiap tahun, awak perlu serahkan satu salinan kepada kaunselor untuk kami lihat peningkatan akademik awak. Okey, bermaksud walaupun kami lihat saksi awak, akademik pun kami tengok. Tapi kalau dari segi permakahan awak teruk, tak semestinya kami buang awak. So jangan fikir kalau awak tak pandai, awak duduk kelas yang akhir, awak tak boleh jadi PRS. Tak. Sebab kalau awak tengok permakahan peningkatan akademik cuma 10% sahaja. Okey, dan 20% lagi adalah personality PRS yang perlu ada pada awak. So markah-markah ini untuk personality PRS akan diberikan dan akan dibuat pemantauan sama ada oleh guru disiplin, guru kelas awak, rakan-rakan awak dan guru kaunseling. Okey, so jadi totalnya pemarkahan untuk semuanya adalah 100. Untuk awak lulus kenaikan pangkat, awak cuma perlukan 70 markah. Okey, faham ya? Okey, saya seterusnya saya akan teruskan. Ya. Yang setengah-setengah tu kena isi tu, kalau menolong jiran tu kena macam mana nak isi tu? Boleh ulang balik, cikgu kurang jelas lah. Kalau saya tolong jiran kan, yang tu kira saya tolong ke tu? Ya. Jiran. Yang tu macam mana Kalau tolong jiran tu awak boleh isi dekat sesi membantu rakan. Dekat hadapan yang tu. Apa dia? Yang laporan sesi membantu rakan kena tuliskan juga yang tu. Okey, untuk nak pengisian dia nanti cikgu bagi tahu. Okey, kejap lagi. Kita tengok pemarkahan dulu. Okey, faham tak? Okey. Okey, kita terus kepada skema permakahan tahap muda, di mana skema permakahan tahap muda ini akan diisi oleh PRS Bonsu pada tahun ini. So, kawan-kawan lain yang ada 19 orang yang akan isi skema permakahan ini. Okey, ada yang nak bertanya ke? Tak ada ya? Tak ada, saya teruskan. Okey. Okey, jadi untuk skema permakahan tahap muda ni awak boleh lihat muka surat 51. Betul tak? Ada buku. Okey, awak lihat ya muka surat 51. Ya. Ada Okey, jadi kalau awak tengok buku tersebut, kehadiran latihan keseluruhan yang perlu awak hadiri tidak tertulis berapa jam. Jadi cikgu minta awak tulis ya 24 jam. Okey, tulis 24 jam. Okey, penerangan dia sama juga dengan tahap bonsu tadi. Markah ujian pun 10%. Cumanya pelaksanaan projek untuk tahap muda ini awak perlu selesaikan 2 projek. So cara penulisan dia nanti cikgu bagi tahu. Okey, sesi membantu rakan pun 20 klien. Okey, kena ada 20 klien. Okey, kemudian peningkatan akademik pun 10%. Seterusnya personality PRS 20%. Okey, total markah untuk kenaikan seterusnya untuk kemuda adalah 70%. Okey, faham ya? Boleh cikgu teruskan? Boleh. Okey, so sekarang kita akan tengok buku log ya. Okey, ini adalah cover buku awak. So di cover buku awak, apa yang perlu awak tulis? Tulis nama awak dan tulis petak paling hadapan awak tulis tahun ini 2021 dan tingkatan tulis kelas awak tahun ini. Itu saya tulis contoh lah, konon-konon saya dekat Dua Aman ya. Okey, kemudian bila awak dah tulis nama awak dan juga tahun serta tingkatan, cikgu harap awak boleh balut buku awak dengan plastik. Okay, supaya buku awak ni boleh bertahan lama selama 5 tahun. Okey, faham ya?
Okay, next. Okay, dalam buku awak tu ada borang maklumat peribadi. Okay, sila lihat borang tersebut. Okay, pengisian apa yang perlu awak buat adalah yang paling penting, cikgu nak awak sediakan gambar awak tampal di situ. Kalau awak tak ada gambar ukuran pasport, awak selfie macam semalam, awak print, awak tampal kat situ. Asalkan ada gambar. Okey, boleh tak? Kenapa perlu ada gambar? Sebabnya akhir tahun nanti, setiap akhir tahun, awak perlu hantar buku log ini kepada guru PRS, guru kaunselor untuk kami membuat permarkahan. So kalau tak ada gambar, kadang-kadang cikgu yang buat penilaian pada awak, dia kenal nama awak tapi dia tak ingat muka awak yang mana satu. So kalau awak ada gambar kat situ, kami boleh refresh balik. Oh, ini gambar Aina rupanya. Okay, boleh Boleh usahakan awak ada tempoh dalam setengah tahun untuk usahakan letak gambar. Okay, ada masalah tak? Tak ada ya? Okay, kemudian pastikan awak tulis nama, nombor kad pengenalan, bangsa. Bangsa awak kena pastikan awak tanya mak awak sebab kadang-kadang ada bangsa, contohnya kalau yang kacuk ya, contohnya awak orang India, ayah India, mak Cina. So bangsa awak sebenarnya apa? Apa dia sebenarnya bangsa awak? Kalau mak awak India, bapa Cina. So bangsa awak sebenarnya Cina ya, kita ikut bangsa bapa. Okay, tapi kalau yang ada Melayu, contohnya ayah dia Cina, mak dia Melayu, bangsa dia akan ikut bangsa mak Melayu. Ataupun kalau awak nak senang sikit, awak tengok dalam IC awak. Kan ada kan tulis bangsa apa. Okay. Sama juga di muka surat, di cover buku awak tadi, ada tahun, awak tulis tahun-tahun ini, tingkatan berapa, kemudian pangkat ataupun tahap terkini awak. So kalau awak tahap bonsu, awak tulis bonsu, kalau awak percubaan, tulis percubaan. Okey, jawatan untuk tahun semasa itu, apa jawatan awak? Kalau awak pengerusi, tulis pengerusi. Okey, kalau awak ahli biasa, tulis ahli biasa. So kita akan tengok aja setiap tahun adakah awak tiada peningkatan, awak masih ahli biasa ataupun awak semakin meningkat. Okey, sebab sijil-sijil awak ni membantu ya untuk awak masuk ke IPTA nanti. Okey, kemudian tulis alamat rumah, nombor telefon ibu bapa ya. Cikgu tak nak nombor telefon awak sebab kalau awak hilang, cikgu nak telefon, nak cari, awak takkan angkat. So kami boleh hubungi adalah ibu bapa awak. Ataupun kalau awak dah tulis nombor telefon ibu bapa awak, awak slash tulis nombor telefon awak. Ya saya? Yang nombor telefon ibu bapa tu kena ibu atau bapa Ya, salah seorang. Ibu atau bapa yang boleh dihubungi. Dan ataupun awak slashkan lagi, letak nombor telefon awak. So ada 2 nombor telefon sekurang-kurangnya. Okey, boleh? Okey, kemudian letakkan email awak. Okey, sama-sama. Awak letakkan email awak. Kalau awak tak ada email peribadi, awak letakkan email MOE awak yang awak dapat daripada sekolah. Okey, seterusnya nama Facebook. Nama Facebook ni kalau awak tak ada Facebook, awak kosongkan. Buat dash. Okey, seterusnya bilangan adik-beradik. Tulis berapa orang awak ada adik-beradik dan awak anak yang ke berapa. Okey, awak anak ke-5 ke-6 ke-7 ke-8. Okey, seterusnya maklumat ibu bapa. Okey, bapa ataupun penjaga, ibu atau penjaga. So awak tulis nama, pekerjaan mereka, pendapatan mereka. Kalau tak tahu, tanya mak ayah, berapa gaji mak ayah. Okey, so status perkahwinan ni kalau ibu bapa awak masih dalam ikatan perkahwinan, tulis berkahwin. Kalau bercerai, tulis bercerai. Kalau ayah dah mati, tulis ibu ataupun bapa meninggal. Okey. Okey, yang di bawah sekali, tinggal bersama, sama ada awak kalau awak tinggal dengan ibu bapa awak tulis ibu bapa lah. Sebab ada rakan kita yang tinggal dengan nenek, ada yang tinggal dengan bapa saudara.
ada yang tinggal di rumah anak yatim. So kita nak tengoklah kat situ sebenarnya awak tinggal dengan siapa. Okay, jarak rumah ke sekolah awak tulis ya, anggaran berapa kilometer dan cara awak datang ke sekolah. Okay, settle ya yang ni? Cikgu next ya? Dah cukup. Okay. So next awak buka muka surat seterusnya. Kalau untuk percubaan awak tengok modul pembimbing rakan sebaya tahap muda, tahap bonsu. Jadi yang bonsu sekarang awak lihat modul pembimbing rakan sebaya tahap muda. Sepatutnya muka surat awak 27 ya. Yang ni sebab yang sebelum saya murnikan. Dia jadi muka surat 28. Okay. Dah jumpa dah? Dah jumpa belum? Dah jumpa. Okey, Koshelia sepatutnya muka surat 3 Cuba tengok muka surat berapa. Muka surat 3 cikgu rasa. Untuk bonsu muka surat 3. Okey, so untuk senarai kehadiran latihan PRS ini, awak tulis yang hari Jumaat hari itu 9 hari bulan 4 2021. Tajuk aktiviti adalah perjumpaan PRS. Bilangan jam 1 jam, tanda tangan nanti saya yang akan tanda tangan bila awak hantar buku. Okey? Okey, yang kedua kita dah ada perjumpaan kali kedua ya hari ini. Aktiviti dia awak tulis ya. Sekarang saya kena isi dekat tahap muda atau tahap bongsu juga? Awak siapa? Rishi ya? Ya cikgu. Okey, Rishi awak tulis dekat tahap muda. Okey. Muka surat 27. Koshelia dengan Subashan saja yang isi di tahap bonsu. Yang lain semua isi di tahap muda. Sebab awak persediaan latihan untuk dapat pangkat muda. Okey, awak tak perlu isi bonsu dah sebab awak dah dapat bonsu. Okey, faham ya? Okey, jadi bilangan kedua hari ini ya 11 hari bulan 4 awak tambah kat situ 11 hari bulan 4 2021 taklimat pengisian buku log PRS. Awak buat 2 jam. Tulis 2 jam. Sebab kita mungkin habis pukul 11 lebih sikit. Sekarang pun dah nak pukul 11. Okay, awak buat 2 jam. Nanti tanda tangan cikgu yang tanda tangan. So selepas ni bila ada sebarang perjumpaan ataupun aktiviti awak tulis. Ya, taklimat pengisian modul buku log PRS. Okey, kalau awak kurang maklum nanti awak tengok dalam slide ni nanti yang saya akan masukkan. Okey, tajuk dia apa? Okey, bilangan jam buat 2 jam ya untuk hari ini. Okey, next. Okey, next adalah sesi membantu rakan. Okey, ini adalah kita ada 2 helaian ya untuk sesi membantu rakan. Satu adalah senarai isu utama dan kod sesi. Satu lagi adalah laporan. Okey. Jadi awak perlu isi 2. Kalau kat sini awak isi kat sini borang ni awak isi macam ni, borang yang laporan pun awak kena tally sama. Okey? Okey, contoh cikgu buat tarikh 1 April 2021, kod sesi awak tulis kalau klien awak nombor 1 01. Kalau klien kedua 02, klien ketiga 03. Rakan yang kita bantu itu kita panggil klien ya. Bila awak nak tulis laporan, awak tulis klien. Awak tak tulis rakan saya nama ni. Tak perlu ayat panjang. Awak tulis saja. Klien saya mempunyai masalah pembelajaran. So untuk laporan ini yang cikgu buat, contoh isu yang dia ada, pelajar ini adalah masalah pembelajaran. So masalah bukan masalah cinta saja, masalah pembelajaran, masalah keluarga, masalah keuangan. So masalah banyak, so awak boleh tulis. Okey, seterusnya ini adalah borang laporan sesi membantu rakan. Okey, awak refer dengan borang tadi kan. So dia kena sama. Kod sesi kalau klien pertama 01, kat sini pun kena 01. Okey, kemudian awak tulis tarikh. Tarikh yang awak buat sesi, kurungan dia hari,
masa pukul berapa, kalau tak ingat agak-agak je lah. Tak payahlah betul-betul spesifik lah. Kadang-kadang kita tak ingat. Ya saya. Contoh saya menolong klien yang tak tahu nama, macam mana cikgu nak tulis nama klien? Macam mana awak nak tolong kawan awak tapi awak tak tahu nama? Awak kena ambil nama dia, awak kena tanya. Awak nama siapa? Baru awak boleh buat laporan. Okey? Tak ada istilah yang awak tolong, awak tak tahu nama dia siapa. Kalau boleh? jiran dan tingkatan tu kena tulis cikgu. Kalau jiran. Okey. Bila awak nak tolong kawan awak, jiran awak tu, awak bercakap dengan dia, betul tak? Betul. Jadi awak tanya tak kawan awak nama apa? Jadi awak tahulah nama dia, betul tak? Yang tingkatan 2 man yang tu kena okey, untuk tingkatan tu, kalau dia jiran awak tak perlu tulis tingkatan, awak tulis dia umur berapa. Sama ada 15 tahun, 16 tahun. Okey, boleh? Boleh cikgu. Okey. Jadi isu utama sama juga dekat borang yang tadi. Awak tulis yang sama, masalah pembelajaran. Ni yang contoh cikgu bagi ya. Okey, jadi bahagian ruangan di bawah, masalah yang dihadapi. Yang ni masalah yang kawan awak hadapilah, awak cerita. Apa yang dia cerita kat awak tu, awak tulis dalam ni. Klien sukar belajar di rumah kerana faktor persekitaran. Adik-beradik yang ramai, sering bising, tiada tempat yang baik untuk belajar. Kondusif ni tempat yang sesuai dan baik ya untuk belajar. Okey, sukar belajar secara online kerana masalah kekurangan gadget, handphone. Perlu berkongsi dengan adik-beradik yang lain. Okey, bagi kita yang cukup serba-serbi, bagi kita benda ni tak ada masalah. Tapi ada kawan kita, ini adalah satu masalah bagi kawan-kawan kita. Okey, so tindakan apa yang diambil? Yang diambil ni, awak ambil ya untuk dia. Okey, awak menasihati rakan agar menerima keadaan keluarganya. Awak jangan pula, ayah kau sepatutnya beli handphone untuk kau. Mana boleh. Awak jangan samakan kehidupan awak dengan kehidupan dia. Sebab kita tak boleh nak orang sama dengan kehidupan kita. Okey? Jadi kita kena sesuaikan dengan keadaan klien kita. Okey? Seterusnya, perlu mencari inisiatif agar boleh belajar walaupun serba kekurangan. So awak jana pendapat kawan awak tanya, kau rasa apa yang perlu kau buat supaya kau dapat belajar walaupun kau tak ada gadget, rumah kau bising, macam mana kau nak buat? So kawan awak akan keluarkan, aku boleh buat macam ni, boleh buat macam ni. Okay. Seterusnya, memberi dorongan dan sokongan kepada klien agar jangan cepat putus asa. Okey, kemudian disediakan oleh awak tanda tangan dan tulis nama awak di bawah. Okey, faham setakat ni? Faham cikgu. Okay, faham ya. Saya nak next. Okey, next adalah contoh laporan pelaksanaan projek PRS. Okey, ni contoh ya projek PRS. Ni projek ni memang ada lah. Cuma masa projek ni PRS tak ada yang terlibat lah. Okey, ini contoh saja. Tapi awak boleh ambil contoh ni, nak tulis cara penulisan dekat laporan awak boleh jadikan contoh. Okey, tajuk program Minggu Anti Dadah dan Rokok tahun 2021, tarikh 15 Mac hingga 19 Mac. Jadi kalau program tu 1 hari saja, awak tulis tarikh dia 1 hari sahaja. So masa daripada pukul berapa program tersebut. Okey. Objektif program apa dia? Saya tak boleh Boleh nampak ya? slide. Awak tak boleh nampak slide? Itu kecil. Kecil sangat ke? Ya, cikgu. Oh ya ke? Kejap okay, besar. Boleh. Yang lain nampak tak? Nampak ya. Yang lain nampak. Awak guna handphone kot. Jadi handphone jadi kurang nampak. Okey, nampak Okey. Jadi objektif dia adalah menyebarkan pencegahan dadah kepada semua warga sekolah. Okey. Ahli jawatan kuasa, ni nama-nama cikgu yang terlibat. Kalau awak, nama-nama rakan awak lah yang terlibat nanti. Okey.
Okey, seterusnya apa aktiviti yang dijalankan dalam program tersebut. Okey, pelancaran Minggu Anti Dada di YouTube channel UBK SMK Bandar Baru Bangi, Behind Info PPDA, pertandingan melukis poster, PowerPoint, nyanyian dan nyanyian dan serta kuis PPDA. Okey, masalah yang dihadapi macam kami hadapi adalah kurang penyertaan daripada murid. Kemudian macam mana nak penambahbaikan daripada program ni supaya program ni jadi lagi baik. So saya rasa untuk program ni perlu lebih banyak membuat promosi kepada murid. Jadi untuk program-program yang awak akan datang nanti, saya akan maklum okey program mana awak boleh tulis sebagai projek PRS. Okey. Untuk tahap percubaan dan bonsu, setakat ni untuk program projek PRS ni awak masih menumpang program-program daripada unit kaunseling. Tapi bila awak dah dapat muda, awak nak ke sulung dan bestari, awak kena cuba buat projek awak sendiri di bawah bimbingan guru kaunseling. Bukan awak buat seorang-seorang lah, kami akan bimbing awak. Okay? So, So bila awak dah siap, disediakan oleh tanda tangan awak dan nama awak. Okey. Faham setakat tu? Itu saja. Sekian, terima kasih. Okey, ada yang nak bertanya sebelum saya tamatkan sesi kita hari ini? Cikgu. Okey, semua dah isi kehadiran? Dah. Anda isi cikgu. Dah. Cikgu. Ya, Untuk saya. yang menjaga pagar tu anda ada jadual tu cikgu? Okey, untuk menjaga pagar tu, kita akan tunggu setiausaha kita buat jadual terlebih dahulu. Jadi selagi tak ada jadual, awak tak perlu jaga pagar. Okey, faham? Faham cikgu. Okey, terima kasih. So ada lagi soalan? Ya, ada cikgu. Okey, kalau tak ada soalan, cikgu Cikgu, saya nak bagi satu saya nak beritahu semua ahli PRS esok kena bawa poster yang siapkan tu. Okey, Rishi. Boleh ya? Yang dah siapkan poster counselling tu, kalau dah siap boleh serahkan di bilik counselling. Okey? Kalau nak senang sebenarnya awak serah pada Rishi. Tapi kalau susah nak cari Rishi, awak serahkan di bilik counselling lah. Okey? Ya, ada lagi yang nak bertanya? Ya, ada cikgu. Tak ada ya? Yang lain ada lagi? Okey, kalau tak ada, cikgu tamatkan taklimat kita pada hari ini. Kalau ada kawan-kawan awak yang tak ada waktu taklimat ini, awak tolong terangkan pada rakan-rakan awak. Kalau, ya. Kak, yang laporan sesi bantu rakan boleh mula dari hari ini ke cikgu? Boleh mula daripada hari ini. Lagi cepat awak habiskan, lagi bagus. Jangan tunggu akhir tahun baru nak buat. Okey? Okey. So kalau lepas ni, kalau awak tak faham apa-apa, boleh jumpa sama ada dengan cikgu-cikgu kaunseling yang ada lah sekarang. Sekarang ni di sesi petang kita ada 4 kaunselor ya. 2 orang kaunselor, 2 orang lagi kaunselor pelatih. Okey, saya dengan Cikgu Fatihah, kaunselor sekolah. 2 orang lagi, Cik Raudah dan juga Cik Siti Aisyah. Okey, awak boleh jumpa mereka. So, bertanyalah kalau tak faham. Jangan duduk diam. Okey, boleh? Boleh ya? Boleh cikgu. Okey, itu saja daripada cikgu untuk hari ini. Cikgu Fatihah ada apa-apa ke? Cikgu Fatihah nak tambah ke? Kita nak bergambar Cikgu ke? Fatihah dah diam tu. Tak ada tu. Orang kata kalau diam tu setujulah ya. Okey, Cikgu Aisyah. Cikgu Aisyah ada nak tambah? Setakat ni tak ada apa-apa. Saya harap PRS sesi petang boleh memberikan kerjasama yang baik kepada saya, insyaAllah. Okey. Cik Rauda? InsyaAllah hari ni tak ada apa-apa, itu saja.
Okey. Okey, itu sahaja daripada kami. Terima kasih kerana sudi bersama-sama kami. Cikgu harap kita bersama-samalah menaikkan nama PRS dan juga menaikkan nama unit bimbingan dan kaunseling. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bye-bye. Bye cikgu. Bye-bye. Thank you cikgu. Okay, welcome. Bye-bye cikgu. Thank you cikgu. Sama-sama. Bye cikgu. Sama-sama. Sama-sama. Bye cikgu. Kak Zaiza, Ya, buka slide yang first tu kejap nak snap. nak Tadi snap ada gambar. dah. Okey. Okey, sekejap Okey. Tapi besar sangat pula nanti akak kecilkan. Kecil-kecil. Okey. Sekejap okey. Okey, terima kasih. Terima kasih Kak. Okey, sama-sama.